Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedang jemaah yang rahmati Allah sekalian, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kira-kira maksud barang siapa yang berkata-kata ketika pagi berkhutbah walaupun dengan satu perkataan sekalipun, maka sia-sialah pahala jemaahnya. Maka hendaklah kita dengar dan diam. Semoga kita boleh merahmati kepada Allah Subhanahu wa taala. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah al-Ghani al-Hamid. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman katsiran. Amma ba'du, fa ya ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Para kaum muslimin sidang Jumaat yang dirahmati Allah, marilah kita bersama-sama meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menunaikan segala perintahnya dan meninggalkan segala larangannya. Semoga kita beroleh kejayaan, kebahagiaan dan keselamatan di dunia dan di akhirat. Patut mengingatkan para jemaah agar memberi sepenuh perhatian kepada khutbah yang akan disampaikan dan tidak melakukan perkara-perkara yang boleh mengurangkan pahala Jumaat seperti berbual-bual dan menggunakan telefon. Marilah kita bersama-sama mendengar dan menghayati khutbah yang bertajuk Mawaddah dan Rahmah, Asas Keluarga Bahagia. Saudara kaum muslimin sidang Jumaat yang dirahmati Allah, perkahwinan disyariatkan sebagai satu cara meramaikan umat manusia, membentuk keluarga bahagia, menghubungkan silaturahim, memelihara keturunan dan merupakan satu sunnah yang dituntut oleh Islam. Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan hikmah perkahwinan sebagai satu jalan untuk pasangan suami istri mewujudkan mawaddah, yakni kasih sayang, dan rahmah, yakni belas kasihan di antara satu sama lain. Kasih sayang yang terjadi dari hubungan perkahwinan yang sah itu akhirnya akan melahirkan sakinah, yakni ketenangan dalam rumah tangga, sejahtera dalam masyarakat dan harmoni dalam sebuah negara. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Ar-Rum ayat yang 21. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilayha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Shadaqallahul azim. Dan di antara tanda yang membuktikan kekuasaannya dan rahmatnya, bahwa Ia menciptakan untuk kamu, wahai kaum lelaki, istri-istri dari jenis kamu sendiri, supaya kamu bersenang hati dan hidup mesra dengannya. Dan dijadikannya di antara kamu suami istri perasaan kasih sayang dan belas kasihan. Sesungguhnya yang demikian itu mengandungi keterangan-keterangan yang menimbulkan kesadaran bagi orang yang berfikir. Mawaddah atau kasih sayang akan dirasai di alam perkahwinan apabila suami dan memahami peranan, tugas dan tanggung jawab masing-masing. Apabila telah selesai ijab dan kabul, maka bermulalah tanggung jawab seorang suami memberi nafkah terhadap istrinya, menyediakan keperluan asas sebaik mungkin yang meliputi makanan yang mencukupi, pakaian mengikut keperluan, tempat tinggal yang selesa, dan menjaga kesehatan istri serta ahli keluarga selaras dengan kemampuan suami. Sebuah hadis daripada Muawiyah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya tentang hak seorang istri ke atas suaminya,
maka Nabi SAW menjelaskannya bahawa seorang suami hendaklah memberi makanan dan pakaian kepada istrinya dan tidak memukul di wajahnya, tidak menghinanya dan tidak meninggalkannya melainkan di rumah tempat kediamannya. Manakala bagi seorang istri pula hendaklah perlu menunjukkan ketaatan yang sewajarnya terhadap suaminya selagi tidak melanggar perintah syarak. Antara tanggungjawab istri terhadap suami telah dijelaskan oleh Rasulullah SAW oleh sabdanya yang maksudnya hak seorang suami ke atas istrinya ialah istri tidak meninggalkan tempat tidur suaminya, rela dengan gilirannya yang ditetapkan oleh suaminya, taat pada perintah suami, tidak keluar rumah tanpa izin suami, dan tidak membenarkan orang yang dibenci suami masuk ke dalam rumah. Hadis riwayat Imam At-Tabarani. Saudara kaum muslimin sidang Jumaat yang dirahmati Allah, dalam membina rumah tangga bahagia yang mendapat keridhaan Allah, suami dan istri mestilah memiliki sifat rahmah atau belas kasihan di antara satu sama lain, sikap bertolak ansur, memahami kelebihan dan kekurangan, serta memahami tugas dan kerjaya pasangan masing-masing. Berlaku adil dan ihsan merupakan antara ciri sifat rahmah yang perlu ada dalam sesebuah rumah tangga. Komunikasi yang baik dan berkesan juga amat penting bagi mengekalkan kebahagiaan rumah tangga. Perlu diketahui juga bahawa bahasa komunikasi bukan hanya melalui bahasa pertuturan, tetapi juga bahasa badan atau bahasa perantaraan melalui telefon dan lain-lain. Oleh sebab itu, suami dan istri perlu menjaga tutur kata ketika bersama dengan pasangan masing-masing. Jika perkataan yang diungkapkan kasar, tentu akan mengguris hati pasangannya dan tidak mustahil akan menjadi bara yang boleh menjejaskan keharmonian rumah tangga. Rasulullah SAW sendiri sebagai qudwah hasanah, yaitu contoh ikutan terbaik bagi kita, telah pun menunjukkan cara untuk kita bertolak ansur dalam kehidupan berumah tangga. Walaupun baginda sibuk dengan tugas memimpin negara dan menyampaikan risalah Islam, namun baginda tetap mempunyai masa membantu kerja-kerja di rumah. Baginda memerah sendiri susu kambing, baginda menjahit sendiri bajunya, dan baginda melakukan kerja-kerja rumah tanpa meminta bantuan istri-istrinya. Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha meriwayatkan bahawa beliau pernah ditanya oleh seorang lelaki yang bernama Aswad tentang apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW ketika berada di rumahnya. Maka beliau menjawab yang maksudnya, Rasulullah SAW sentiasa membantu ahli keluarga yang melakukan kerja-kerja rumah. Dan apabila sudah tiba waktu salat, baginda keluar untuk menunaikan salat. Hadis riwayat Imam Al-Bukhari. Saudara kaum muslimin sidang Jumaat yang dirahmati Allah, apabila sifat mawaddah dan rahmah ini berjaya dibina dan terbentuk dalam sesebuah keluarga, maka akan lahir rasa sakinah, yaitu ketenangan, bukan sahaja kepada pasangan suami istri, tetapi juga rumah tangga yang dibina. Segala tugas dan tanggungjawab dilakukan dengan ikhlas, jujur dan aman. Sikap bekerja sama, hormat menghormati, dan bertimbang rasa akan mekar dalam pergaulan. Seterusnya akan suburlah kebahagiaan untuk dirasai oleh seisi keluarga dalam rahmat dan naungan Allah. Rumah tangga yang bahagia dipenuhi dengan amalan agama seperti berdoa, berzikir, membaca Al-Quran, salat berjemaah, majelis ilmu, makan minum bersama dan seumpamanya. Kebahagiaan yang terpancar dalam sesebuah rumah tangga memberi kesan yang cukup besar dalam masyarakat. Keharmonian yang terjelma dalam setiap keluarga akan melahirkan perpaduan dan keamanan dalam sesebuah masyarakat. Masyarakat yang sejahtera dan hidup aman damai akan melahirkan pula negara yang rukun dan sunyi dari perpecahan serta kacau bilau. Begitulah impak mawaddah, rahmah dan sakinah ke atas pembentukan sebuah negara yang harmoni dan aman damai. Justru dalam memastikan setiap rumah tangga yang dibina kekal hingga akhir hayat,
Maka setiap individu yang telah berkahwin perlu memiliki ilmu pengetahuan yang mantap, amalan yang saleh, ekonomi yang stabil lagi halal, kesehatan yang baik dan hidup berpandukan kepada contoh amalan kehidupan Rasulullah SAW. Pada masa yang sama, hendaklah kita sentiasa berdoa untuk mendapatkan kebahagiaan rumah tangga. Sebabnya setiap kebahagiaan itu datang daripada Allah Subhanahu wa taala. Maka sudah semestinya Allah Subhanahu wa taala jua yang berhak menarik balik kebahagiaan tersebut. Antara doa yang baik untuk diamalkan adalah seperti yang termaktub dalam surah Al-Furqan ayat 74. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين وجعلنا للمتقين إماما. Sadaqallahul azim. Yang maksudnya dan juga mereka yang diridai Allah itu ialah orang yang berdoa dengan berkata, wahai Tuhan kami, berilah kami beroleh daripada istri-istri dan zuriat keturunan kami perkara-perkara yang menyukakan hati melihatnya, dan menjadikanlah kami imam, jadi ikutan bagi orang yang mahu bertakwa. Saudara kaum muslimin sidang jemaat yang berbahagia, marilah kita menghayati kesimpulan khutbah pada hari ini. Yang pertama, umat Islam hendaklah ingat bahawa Allah Subhanahu wa taala mensyariatkan perkahwinan ke atas hambanya sebagai satu ibadah, dan ia mestilah dibina dengan penuh mawaddah, rahmah dan sakinah. Yang kedua, umat Islam wajib membina kerukunan rumah tangga dengan berkasih sayang, saling bekerjasama, hormat menghormati, berkomunikasi dengan lembut dan mesra bagi memikul hak dan amanah yang diberikan Allah kepada setiap pasangan dan ahli keluarga. Yang ketiga, setiap individu dalam sebuah keluarga hendaklah melaksanakan tanggungjawab dan peranan masing-masing bagi mewujudkan keluarga bahagia dan berkasih sayang. Seterusnya marilah bersama-sama kita menghayati firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah At-Tur ayat yang ke-21. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Walladzina amanu wattaba'atuhum dzurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim dzurriyyatahum wama alatnahum min 'amalihim min syai' kullu imri'in bima kasaba rahin. Shadaqallahul azim. Dan orang yang beriman dan diturun oleh zuriat keturunannya dengan keadaan beriman, kami hubungkan, yang himpunkan zuriat keturunannya itu dengan mereka di dalam surga, dan kami dengan itu tidak mengurangi sedikit pun daripada pahala amal-amal mereka. Tiap-tiap seorang manusia terikat dengan amal yang dikerjakannya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو السميع العليم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك وتفضل وبارك بجلالك وكمالك على زين عبادك وصف عبادك. أسأل الرب والأجل وإمام الطيبة والحرم ومنبع العلم والعلم والحكمة والحكم وارجعنا للسان القدم سيدنا ومولانا محمد وسلم رضي الله تبارك وتعالى عن كل الصحابة ورسوله أجمعين والحمد لله العالمين. الحمد لله حمدا كثيرا كما أمر. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. أشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته لعلكم تفلحون. Saudara kaum muslimin sidang Jumat yang dirahmati Allah,
Bersama-sama kita sentiasa melakukan kawalan diri dengan sebaik-baiknya bagi mengelakkan terdedah kepada bahaya wabak penyakit. Teruskanlah memohon keampunan dan bermunajat kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar diangkat segala wabak dan musibah daripada kita dan dikurniakan keselamatan dan kesejahteraan buat diri, keluarga, masyarakat, negeri dan negara. Sebenarnya dengan bulan Syawal ini, marilah kita bersama-sama meneruskan semangat Ramadan yang tertanam di jiwa dan melaksanakan puasa sunat 6 hari di bulan Syawal sebagaimana yang digalakkan kepada kita untuk melakukannya. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man shama Ramadan summa atba'ahu bi sittin min Syawal kana kasiyamid dahr." Siapa yang berpuasa Ramadan dan diikuti dengan 6 hari di bulan Syawal, maka ia seumpama berpuasa sepanjang tahun. Hadis riwayat Imam Muslim. Qala Allah Ta'ala, "Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima." Allahumma salli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala ali sayyidina Ibrahim wa barik 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad kama barakta 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala ali sayyidina Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma 'alal khulafa'ir ar-rasyidin al-mahdiyyin sadatina Abi Bakr wa Umar wa Utsman wa Ali وعن الصحابة والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات. Allahumma ya Allah ya Tuhan kami, ampunilah dosa-dosa dan kesalahan kami, ibu bapa kami, ahli keluarga dan guru-guru kami. Limpahkanlah kesejahteraan, kedamaian dan kebahagiaan kepada kami semua dalam kehidupan di dunia dan di akhirat. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, berilah taufik dan hidayahmu kepada kami semua dan juga kepada pemimpin-pemimpin negara kami, khususnya kepada Sri Baginda Yang Pertuan Agung Malaysia, dan juga pemimpin-pemimpin negeri kami, khususnya Tuan Yang Pertama Yang Pertuan Negeri Sarawak. Ya Allah, kurniakanlah kami rezeki yang halal lagi diberkati. Hindarilah kami dari sebarang bentuk kejahatan, rasuah dan pelanggaran kepada peraturan dan undang-undang. Kurniakanlah keselamatan dan kesejahteraan. Jadikanlah kami ummah yang berkualiti dan berintegriti demi mencapai negara yang aman dan makmur. Kita mendapat perlindungan ya Allah. Allahumma ya Allah ya Allah ya Dzal Jalali wal Ikram. Ya Allah, kukuhkanlah perpaduan dan kesatuan kami dalam akidah, ibadah dan akhlak di atas pegangan Ahli Sunnah wal Jamaah. Limpahkanlah ke atas kami nikmat keselamatan, kesehatan dan keafiatan. Kurniakanlah kesembuhan kepada mereka yang diuji dengan penyakit-penyakit, dan bebaskanlah negara kami dari segala perkara yang tidak diingini dan wabak penyakit. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin amin ya rabbal alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha al-'azima yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum was'aluhu min fadlihi yu'tikum. Wa dzikrullahi akbar. Wallahu ya'lamu ma tasna'un.